Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 23 Jun bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan Dewan Undangan Negeri Johor bersidang 12 Ogos ini. Baginda dalam satu kenyataan bertitah turut berkenan untuk berangkat merasmikan pembukaan penggal persidangan keempat itu nanti. Baginda bertitah demikian selepas menerima menghadap Menteri Besar Johor Dato' Hasni Mohamad, Setiausaha Kerajaan Johor Dato' Azmi Rohani dan Penasihat Undang-Undang Johor YB Amin Nasruddin pagi tadi. Sultan Ibrahim turut menerima menghadap Pengarah Kesihatan Negeri Johor Dato' Dr. Aman Rabu bagi mendapatkan laporan keadaan pandemik virus COVID-19 di negeri Johor. Baginda menitahkan ahli Dewan bersatu hati untuk bersidang demi kepentingan rakyat dan negeri Johor. Ini terutamanya melibatkan pelan tindakan bagi membantu kehidupan rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan menyusun pelan pemulihan ekonomi negara Johor dengan sebaiknya. Lantikan Tetap Graduan Perubatan untuk berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ditawarkan kepada pegawai-pegawai yang melepasi kriteria dan mengikut kekosongan jawatan selaras dengan peraturan penjawatan dan kewangan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pelantikan tetap melebihi penjawatan sedia ada tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan teguran audit. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, KKM mengambil maklum pandangan Persatuan Perubatan Kesihatan Awam Malaysia dan Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia yang mahu kerajaan meneliti semula pengambilan dan penempatan latikan baharu graduan perubatan untuk berkhidmat di KKM. Ujar beliau lagi pihaknya telah menubuhkan 3 jawatan kuasa penilaian bagi memelihara ketelusan dan integriti dalam proses memperakukan pelatikan secara tetap. Menurut Datuk Seri Dr. Adham, sejak Disember 2016, pengambilan graduan perubatan dilaksanakan secara kontrak berikutan kekangan penjawatan tetap. Langkah ini juga bagi membolehkan pengambilan dibuat tanpa lagi bergantung kepada kekosongan jawatan tetap yang terhad. Tambahnya, kontrak ditawarkan adalah sehingga 3 tahun supaya mereka menjalani latihan siswasa dan kemudian disambung untuk tempoh 2 tahun lagi bagi melengkapkan khidmat wajib. Bagi tempoh Disember 2016 hingga 31 Mei lalu, seramai 23,077 pegawai perubatan UD41 telah dilantik secara kontrak untuk menjalani latihan siswasa dan khidmat wajib. Daripada jumlah tersebut, seramai 789 daripada 2,544 pegawai dari kohort lantikan 1 tahun 2016, kohort lantikan 1 tahun 2017 dan sebahagian kohort lantikan 2 tahun 2017 yang layak diperakukan pelatihan tetap telah pun ditawarkan pelatihan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Kohort latihan lain yang masih dalam latihan dan belum dipertimbangkan pelatihan tetap dan perkhidmatan masih disambung sehingga tahun 2022. Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia merayu kerajaan supaya mempertimbangkan kemudahan moratorium automatik selama setahun tanpa sebarang karenah birokrasi. Presidennya Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata, tempoh setahun itu memadai untuk memastikan peniaga bertahan sehingga kes COVID-19 dapat dilandaikan. Katanya moratorium automatik sekurang-kurangnya setahun perlu diberikan. Ini kerana tempoh 3 bulan terlalu singkat selain ketidaktentuan bila pandemik akan berakhir di samping program vaksinasi yang perlahan. Mengulas keadaan peniaga tempatan yang tenat, Datuk Rosli mendakwa ada peniaga yang sudah tidak mempunyai wang untuk berbelanja dan terpaksa meminjam. Datuk Rosli yakin pemberian moratorium automatik tanpa birokrasi boleh dilaksanakan dengan kerjasama di antara Kementerian Kewangan dan pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara. Kementerian Kewangan katanya boleh mendapatkan data perniagaan yang berdaftar daripada PBT, seterusnya meluluskan moratorium tanpa proses yang menyukarkan golongan berkenaan. Seorang penolong setiausaha bahagian sebuah kementerian disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana menjadi dalam projek dengan mengaut wang suapan lebih RM1 juta. Perintah Tanah Reman dikeluarkan Magistrate Syahwira Abdul Halim bermula hari ini sehingga 28 Jun.
Menurut sumber, wang suapan itu merupakan balasan terhadapnya bagi membantu 11 syarikat mendapatkan kontrak projek bekalan am, perkhidmatan dan pengangkutan di Kementerian Terbabit. Suspek yang berusia 46 tahun itu dipercayai ditahan di Ibu Pejabat SPRM malam tadi selepas hadir memberi keterangan. Sejak 2016 hingga kini, suspek telah menerima suapan berbentuk wang tunai berjumlah RM300,000, barang kemas, tanah lot berkeluasan 2 ekar, rumah kedai 2 tingkat dan sebuah motosikal yang berjumlah keseluruhannya dianggarkan lebih RM1 juta. Sehubungan itu, lelaki berkenaan direman 5 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. 7 individu yang ditahan mengadakan majlis sambutan hari jadi di sebuah kondominium mewah di Seksyen 7 Shah Alam 22 Jun lalu direman 5 hari. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam SCP Baharudin Mat Taib, ketika serbuan, pihaknya turut merampas 5 paket dadah jenis syabu seberat 4.42 gram dan 7 biji pil yaba seberat 0.72 gram. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, hasil ujian saringan air kencing mendapati 4 lelaki dan satu-satunya suspek perempuan didapati positif dadah amfetamin dan metafetamin. Tambahnya lagi, 5 suspek didapati mempunyai rekod kesalahan jenayah dadah, manakala 2 suspek lagi tidak mempunyai sebarang rekod. Kes disiasat di bawah Seksyen 12(2) dan Seksyen 15(1)(a) di bawah Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Selain itu, Baharudin memaklumkan 7 individu berusia dalam lingkungan 21 hingga 37 tahun itu turut dikenakan kompaun sebanyak RM4,000 seorang atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP kerana menghadiri aktiviti dengan kehadiran yang ramai sehingga menyukarkan penjarakan fizikal. Gara-gara takut dicekuk polis, 3 daripada 4 suspek pecah rumah bertindak nekat dengan terjun dari jejambat berdekatan Plaza Angsana Johor Bahru semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, SCP Zuhairi Mokhtar berkata, tindakan itu hanya sia-sia apabila kesemua suspek berusia di antara 22 hingga 30 tahun yang mengalami kecederaan patah tangan, bahu dan pinggang berjaya ditahan. Jelasnya, sebelum kejadian itu, sepasukan anggota polis yang sedang melakukan tugas rondaan cegah jenayah terserempak dengan sebuah kereta di tepi Jalan Seri Orchid berhadapan Hutan Bandar Taman Mutiara Rini pada jam 4.45 pagi. Kemudian anggota bertugas telah mengarahkan pemandu kenderaan tersebut supaya berhenti namun tidak diendahkan dan terus memucu laju ke arah Jalan Besar Skudai. Kereta tersebut bagaimanapun telah terbabas dan melanggar pembagi jalan di Jalan Tampoi dan berjaya menahan kesemua suspek yang merupakan penganggur. Hasil pemeriksaan mendapati 3 daripada suspek yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau. Zuhairi berkata pihaknya telah merampas pelbagai peralatan, antaranya 2 buah helmet, sebuah radio, 2 pembesar suara, sebuah mesin pemotor rumput serta 2 telefon bimbit. Kesemua suspek disyaki telah melakukan pecah rumah di kawasan Jalan Bakti Mutiara Rini. 3 suspek yang mengalami kecederaan kini berada di dalam keadaan stabil dan masih menerima rawatan di unit kecemasan Hospital Sultanah Aminah. Kes tersebut akan disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesesaan, Seksyen 186 Kanun Kesesaan dan Seksyen 29(1) Akta Kesalahan Kecil. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.